Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nurul Alia binti Jamadi akan menceritakan sedikit tentang buku yang dikarang oleh saya dan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali yang bertajuk Pejuang Saham EPS Jaya. Pertama kalinya, syukur Alhamdulillah yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Dengan izin Allah, saya dapat mengarang buku ini dengan bantuan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah. Buku ini dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengetahuan yang telah saya pelajari selama satu semester ini. Sesungguhnya saya memohon maaf jika ada penulisan saya yang tidak menepati cita rasa membaca serta mempunyai kesilapan. InsyaAllah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Tujuan saya mengarang buku ini adalah untuk membantu mereka yang baru berjinak dengan pelaburan saham. Berikut kita lihat isi kandungan di dalam buku ini. Yang pertama, buku ini akan menceritakan tentang EPS, formula EPS, EPS dicairkan, perbezaan EPS asas dan EPS dicairkan, formula EPS dicairkan, penggunaan formula EPS asas, mengapa EPS dicairkan ini penting, bagaimana EPS dan EPS dicairkan digunakan, kelebihan EPS dicairkan serta kekurangannya, bagaimanakah EPS dicairkan menjadikan nilai saham itu rendah, contoh kedudukan EPS dicairkan di dalam penyata kewangan sesebuah syarikat, bagaimana EPS dicairkan boleh terjadi. Dalam buku ini juga akan disertakan contoh graf EPS dicairkan bagi sesetengah syarikat. Selepas itu, senarai laman sesawang bagi merujuk graf EPS dicairkan, kesimpulan, dan akhir sekali saya akan sertakan rujukan yang saya rujuk untuk semasa mengarang buku ini. Bahagian pertama yang akan disentuh di dalam buku ini adalah EPS. EPS ataupun pendapatan sesaham adalah pendapatan bersih dibahagikan dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Ianya amat penting dalam dunia pelaburan disebabkan ia adalah rujukan oleh kebanyakan pelabur. Seperti yang kita tahu, EPS atau peruntukan sesaham adalah bahagian yang diperuntukkan oleh syarikat bagi keuntungan setiap saham tertunggak iaitu saham biasa. Selalunya EPS ni dia akan menjadi penunjuk kewangan sesebuah syarikat sama ada ianya bagus ataupun tidak. Di sini saya juga sertakan formula untuk mengira EPS, iaitu pendapatan bersih dibahagikan dengan purata biasa saham terkumpul. Seterusnya, saya juga akan menceritakan sedikit tentang EPS dicairkan. EPS dicairkan menunjukkan pendapatan sesaham perniagaan boleh mendapat jika waran, option saham, pertukaran dan sekuriti derivatif lain yang boleh dilaksanakan accounts berserta tambahan bilangan saham yang dikeluarkan pada masa itu. Selain itu, jika instrumen kewangan derivatif telah dilaksanakan, jumlah EPS dapat lihat. EPS dicairkan tidak dianggap sesuatu yang baik bagi golongan pelabur. Kenapa EPS dicairkan ni bagi kesan buruk bagi sesetengah pelabur? Ini kerana EPS dicairkan itu dia menunjukkan nilai EPS selepas penukaran semua sekuriti yang derivatif ke dalam saham sementara, tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam pendapatan bersih berlaku.
EPS dicairkan atau pendapatan dicairkan dengan maksud lain dikurangkan sesaham. Ia mengambil kira perubahan bilangan saham yang boleh terjadi atas pelbagai sebab. Contohnya, pemindahan bond boleh tukar menjadi saham ataupun pelaksanaan option oleh pengurus syarikat. Seterusnya, kita akan lihat secara general perbezaan antara EPS asas dan EPS dicairkan. Pertama sekali, perbezaan nilai. Biasanya, nilai EPS asas ni akan lebih tinggi daripada nilai EPS dicairkan. Yang kedua, impak daripada keputusan pelaburan. Ianya sangat penting untuk syarikat itu mengira EPS dicairkan dan memasukkan ke dalam penyata kewangan kerana ia akan menunjukkan hasil yang dijana selepas pencairan. So, bila dia dah masukkan dalam penyata kewangan dia, para pelabur boleh tengoklah. So, dia akan decide untuk invest ataupun tidak. Yang ketiga, fungsi EPS asas dan EPS dicairkan ni juga lain. Fungsi EPS asas ni adalah untuk mengetahui pendapatan asas syarikat untuk setiap ekuiti. Kalau EPS dicairkan pula untuk mengetahui pendapatan syarikat bagi setiap saham yang boleh ditukar. Yang keempat, EPS asas dan EPS cair mempunyai tujuan yang berbeza. Yang kelima, kepentingan pada pelabur. EPS asas tak begitu penting kepada pelabur sebabnya kiraan dia tu tak termasuk dengan semua sekuriti boleh tukar kan. Jadinya para pelabur lebih mementingkan EPS dicairkan sebab dia mengira semua sekuriti sama ada yang boleh dicairkan ataupun tidak. Kat sini juga saya ada letakkan beberapa lagi perbezaan yang ketara antara EPS asas dan EPS dicairkan ni, antaranya pengiraan, nilai ukuran serta tahap kesenangan dia. Seterusnya kita akan lihat rumusan ataupun formula EPS dicairkan. EPS dicairkan, formulanya adalah pendapatan bersih ditolak dengan dividen pilihan dibahagikan dengan bilangan purata berwajaran saham tertunggak tambah penukaran semua dalam the money pilihan waran tambah semua sekuriti yang boleh tukar yang lain. Di sini juga saya sertakan contoh bagaimana untuk menggunakan formula pendapatan setiap saham ataupun EPS. Seterusnya, di dalam buku ini juga saya sertakan sebab mengapa EPS dicairkan ini penting kepada para pelabur. Hal ini yang demikian kerana apabila EPS dicairkan sesebuah syarikat telah dikira, harga EPS tersebut akan berubah. Jadi, ia akan menentukan pendapatan syarikat tersebut. Hal ini disebabkan jumlah dan potensi pencairan sekuriti boleh tukar mesti dipertimbangkan untuk mencapai penilaian yang realistik saham syarikat bagi pelabur. Selepas itu, kita juga akan melihat kelebihan EPS dicairkan. Yang pertama, peluang manipulasi yang lebih rendah kerana semua sekuriti yang boleh ditukar direkod. Yang kedua, ini dapat membantu untuk membandingkan EPS sesebuah syarikat antara yang lain dari struktur modal yang berbeza dari mereka. Seterusnya, kekurangan EPS dicairkan. Yang pertama, ia mempunyai peluang yang besar
kepada penyelewengan, manipulasi akaun kewangan. Yang kedua, ia melibatkan pengiraan yang sangat kompleks ataupun rumit kerana ia merangkumi penukaran faedah cukai untuk bon dan lain-lain. Maksudnya macam yang kita tengok tadi, dia punya formula sangat complicated. Dia memerlukan item yang banyaklah untuk kita kira. Dan akhir sekali, dalam jangka masa pendek, kebanyakan pelabur akan mengalami kerugian pada awalnya. Disebabkan oleh itu, risiko oleh pemilikan mereka pada sebuah saham juga akan terjejas kerana EPS dicairkan tersebut. Di sini juga saya nyatakan bagaimana EPS dicairkan menyebabkan nilai EPS itu lebih rendah. Seperti yang kita tahu, EPS dicairkan bermaksud berlakunya kehilangan nilai saham biasa atau common stock yang disebabkan oleh peningkatan jumlah unit pemilikan ekuiti syarikat. Oleh kerana demikian, semakin banyak stok tersedia untuk pemegang saham dan pemegang saham yang berpotensi. Setiap saham pemilikan akan memegang bahagian syarikat yang lebih kecil melalui pencairan. Di sini saya juga sertakan contoh kedudukan EPS dicairkan ataupun diluted EPS di dalam penyata kewangan sebuah syarikat. Seperti gambar yang saya lampirkan, ini merupakan penyata kewangan bagi HLT Global Berhad. Biasanya EPS ini akan dikira di akhir kolom bawah sekali. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya, tidak semua syarikat meletakkan earning per share mereka sekali dengan penyata kewangan. Seterusnya, di sini juga saya sertakan apakah sebab EPS dicairkan ini terjadi. Yang pertama, penukaran oleh pemegang sekuriti pilihan. Pilihan saham yang diberikan kepada individu seperti pekerja atau lembaga pengarah boleh ditukar kepada saham biasa. Oleh sebab itu, ia meningkatkan jumlah saham tersebut. Di sini juga saya letak dua lagi sebabnya. Antaranya adalah penawaran alternatif untuk mengumpulkan modal tambahan. Yang ketiga, menawarkan saham baru sebagai pertukaran untuk pemilikan atau perkhidmatan. Di sini saya juga lampirkan gambar EPS cair bagi Netflix dalam tempoh 5 tahun berdasarkan dari laman sesawang zax.com. EPS dicairkan suku tahunan sesebuah syarikat menunjukkan pelabur bagaimana prestasi syarikat tersebut pada waktu itu. Maksudnya, sama ada dia menghasilkan untung ataupun mendapatkan rugi. Pendapatan sesaham yang dicairkan atau EPS dicairkan boleh membawa kesan yang buruk pada pemegang saham. Sebagai contoh, dari laman sesawang zax.com, dalam graf ini menunjukkan nilai EPS dicairkan bagi Netflix dari tahun 2017 hingga 2021. Dari apa yang kita lihat, dia punya graf adalah tak menentu. Maksudnya dia tidak sentiasa naik dan tidak sentiasa turun. Maksudnya dia macam fleksibel lah. Akhir sekali, di sini saya sertakan senarai laman sesawang yang boleh dirujuk bagi melihat graf EPS dicairkan. Yang pertama, tradingview.com. Untuk tradingview.com, anda memerlukan akaun premium bagi melihat graf EPS dicairkan tersebut. Yang kedua, klscreener.com. Yang ketiga, isaham.my. Boleh dirujuk secara dasar sajalah. Yang keempat, investor.com dan akhir sekali zax.com. Tetapi
Zacks.com dan Investor.com ni adalah international punya, maksudnya dia tidak memaparkanlah bursa syarikat yang berada di Malaysia lah, maksudnya syarikat yang berdaftar dengan Bursa Malaysia. Akhir sekali, kesimpulannya, sebelum seseorang masuk ke dunia saham ataupun ingin bermain saham, amatlah penting bagi mereka untuk mempunyai ilmu yang cukup tentang pasaran saham. Antaranya analisis teknikal dan analisis asas. Hal ini yang demikian supaya mereka tidak mengalami kerugian yang besar akibat dari tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan yang sempurna. Sekian, terima kasih.